Said Naqvi Al-Atas dilahirkan pada tahun 1931 di Bogor, Jawa. Beliau diasuh dalam tradisi keilmuan keluarga alim ulama dan dibesarkan dalam keluarga bangsawan negeri Johor. Semenjak kecil lagi, beliau didedahkan dengan kekayaan khazanah persuratan Melayu Jawi di Perpustakaan Peribadi Dato' Un Jaafar. Beliau telah mendapat pendidikan formal di Universiti Malaya di peringkat sarjana muda, kemudian sarjana di McGill University, Kanada dan Doktor Falsafah di School of Oriental and African Studies di University of London. Pada tahun 1972, beliau telah menubuhkan Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia yang juga dikenali sebagai IBKKM. Sebagai Profesor Bahasa dan Kesusasteraan Bahasa Melayu yang menubuhkan IBKKM, beliau telah menyampaikan syarahan pengukuhan terkenal beliau yang berjudul Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Syarahan ini menjadi rujukan terpenting dalam memahami teks falsafah dan kerangka fikir untuk memahami hakikat pensejarahan peradaban Melayu. Bahkan, syarahan inilah yang menunjukkan hujah ilmiah bagaimana Islam telah merevolusikan peradaban Melayu ke tahap yang paling cemerlang. Menurut Said Naqvi Al-Atas, dapat dirumuskan terdapat 6 teori para sarjana sejarah barat mengenai kedatangan dan penyebaran Islam di Kepulauan Melayu Indonesia. Faktor yang pertama ialah faktor perdagangan, faktor kedua ialah faktor perkahwinan, faktor yang ketiga ialah faktor pertandingan, faktor yang keempat ialah faktor kemudahan, yang kelima ialah faktor penghargaan dan yang terakhir sekali ialah faktor autoktoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sharifah Nurlana binti Said Syahran daripada kelas B2 kini membawa anda bersama-sama dengan saya di Masjid Muhammadiyah iaitu Masjid Cina di Ipoh. Jom. Tahukah anda menurut Said Naqvi Al-Atas, faktor penyebaran Islam ke tanah Melayu adalah disebabkan faktor perdagangan. Dan faktor perdagangan ini juga menyebabkan berlakunya perkahwinan antara Muslim dan juga bukan Muslim. Hal ini telah menyebabkan berlakunya pengislaman di kalangan masyarakat. Perkara ini boleh dibuktikan dengan kewujudan Masjid Cina yang telah dibangunkan mengikut seni bina Cina. Masjid ini bukan sahaja menjadi tarikan umat Islam untuk beribadat, tetapi orang bukan Islam juga mengunjunginya kerana tertarik dengan seni bina dan kemudahan yang terdapat di masjid tersebut. Masjid Muhammadiyah ini ataupun juga dikenali sebagai Masjid Cina telah dibangunkan di atas tanah seluas 0.4 hektar dan telah menelan 4 juta belanja untuk dibina, dan masjid ini telah dibina pada tahun 2013 di atas Madrasah Muhammadiyah yang telah didirikan oleh Allahyarham Tuan Haji Abdul Latif bin Muhammad Kasim bersama 7 orang rakan beliau pada tahun 1973. Walaupun pembinaan masjid ini mendapat bantahan daripada penduduk ketika awal perancangan pembinaannya pada tahun 2008, tetapi selepas 2 tahun masjid ini dibuka, penduduk di situ gembira dengan kewujudan masjid itu kerana berasa lebih selamat dan tidak sunyi ketika malam. Secara tidak langsung, situasi itu juga dapat mencegah perbuatan kurang baik dan tidak bermoral berbanding ketika tapak masjid berkenaan belum dibangunkan dan menjadi kawasan terbiar. Malah, sejak siap, ramai penduduk bukan Islam yang berkunjung dan suka datang bersantai di sini sebab rasa cukup tenang dan sejuk apabila berada di dalam masjid ini. Mereka kata ada tiupan angin yang masuk. Masjid Cina Muhammadiyah di Taman Tasik Jaya ini telah dirasmikan oleh Sultan Perak iaitu Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada 18 Julai 2014. Seperti yang anda dapat lihat,
kebanyakan bangunan di masjid ini diwarnakan dengan warna merah. Masjid Muhammadiyah di Ipoh ini juga merupakan satu-satunya masjid Cina yang menggunakan bumbung panjang dan bumbung 5 yang menjadi identiti bangunan tradisi Cina dengan pembinaan dan pemasangannya diselia oleh juruteknik yang beragama Islam yang telah berkhidmat secara percuma demi dakwah di Malaysia. Masjid yang berkonsepkan geometri ini turut menggunakan mainan warna yang berkait dengan masyarakat Cina iaitu merah, putih dan hijau sebagai warna latar bangunan masjid. Struktur bangunan dan keseluruhan binaan termasuk reka bentuk bumbung dan menara di masjid ini telah dihiasi dengan motif Cina namun disesuaikan dengan budaya tempatan. Bumbung dan menara masjid ini menggunakan motif bunga kebangsaan iaitu bunga raya bagi menggantikan elemen bunga peoni selain lakaran naga yang cukup sinonim dengan budaya masyarakat Cina. Baiklah, seperti yang anda dapat lihat, masjid ini dibangunkan dengan nilai-nilai seni Cina. Sebagai contoh, kita boleh lihat dari segi simbolik warna merah. Hal ini kerana bagi masyarakat Cina, warna merah merupakan warna yang melambangkan tuah. Seni bina dan hiasan di masjid ini sekaligus menjelaskan kepada masyarakat yang berbilang kaum di negara ini bahawa Islam tidak menghalang adaptasi budaya kaum selagi mana perkara tersebut tidak bercanggah dengan Islam. Seni kaligrafi dan hiasan motif yang berunsurkan Cina juga dijadikan hiasan di masjid ini. Motif hiasan pokok buluh ini disesuaikan dengan penanaman pokok buluh di masjid ini yang merupakan salah satu identiti Cina. Selain itu, kemudahan-kemudahan yang ada di masjid ini ditulis dengan menggunakan 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina bagi memudahkan masyarakat menggunakan kemudahan di sini, malah membantu pelancong yang ingin beribadat di masjid ini. Baiklah, ini sahaja daripada saya bagi perkongsian pada kali ini. Sekian, terima kasih kerana menonton. Tajuk yang kumpulan saya dapat ialah Budaya Islam dan Ilmu Pengetahuan Pandangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas merupakan seorang cendekiawan Muslim iaitu ahli falsafah Muslim dan tokoh Melayu yang terbilang. Menurut pandangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas, budaya Islam datang ke tanah Melayu melalui pengaruh Arab iaitu melalui laluan perdagangan. Jadi saya telah memilih Muzium Samudera untuk melakukan dokumentasi saya berkaitan pandangan beliau. Selamat sejahtera, hari ini saya berada di Muzium Samudera. Muzium Samudera ini terletak di negeri Melaka. Tujuan saya berada di Muzium Samudera ini pada hari ini ialah untuk melaksanakan dokumentasi tentang budaya Islam dan ilmu pengetahuan pandangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Muzium Samudera ini terletak berhampiran Sungai Melaka di Bandar Melaka. Ia bertujuan menggambarkan tentang peranan negara Malaysia dalam sejarahnya sebagai pusat perdagangan masa Kesultanan Melayu Melaka dan perkembangan kegiatan maritim. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, penyebaran Islam ke tanah Melayu datang melalui pengaruh Arab iaitu datang melalui kegiatan perdagangan di negara kita. Menurut Syed Naqib Al-Atas, pengaruh Arab ini datang ke negara kita melalui kegiatan perdagangan untuk penyebaran agama Islam. Berikut merupakan model kapal yang telah disediakan di Muzium Samudera. Selain itu, menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, membalik lama Islam di daerah Asia Tenggara terdiri daripada orang-orang Arab berdasarkan nama dan gelaran masing-masing. Nama dan gelaran tersebut sama sebutan dan sifatnya nama dan gelaran yang terdapat di negeri Arab. Jadi adalah sesuai jika dikatakan bahawa Islam itu datang dari Arab dan tidak dapat diterima jika dikatakan Islam itu datang daripada negara lain. Sehubungan dengan itu, berikut merupakan antara raja-raja, nama-nama raja seperti Raja Ali Haji dan sebagainya. Baiklah, dari segi bukti yang menunjukkan pengaruh Arab
ini datang ke Tanah Melayu untuk menyebarkan agama Islam melalui laluan perdagangan. Yang saya dapat lihat dalam Museum Samudera ini ialah seperti yang dinyatakan dalam gambar ini, iaitu gambar ini menyatakan dari segi politik, sumbangan samudera juga amat ketara. Melalui jalan air, pelbagai lembaran sejarah terhasil. Penguasaan terhadap samudera dan khazanahnya telah menyetuskan perbalahan dan iri hati. Samudera ini bukan sahaja sebagai laluan perdagangan. Pedagang-pedagang zaman silam tetapi terbit sebagai laluan penyebaran agama Islam dan juga agama lain di dunia. Jadi di sini mereka telah menyatakan yang bahawa laluan perdagangan ini merupakan sesuatu laluan penyebaran agama Islam oleh pengaruh Arab. Iaitu samudera berfungsi mendekatkan hubungan persaudaraan antara pemerintah dan rakyat dalam sesebuah negeri, menyalinkan hubungan diplomatik antara sesebuah negara seperti daripada negara Arab, China, India dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat lihatlah dengan jelasnya dan terbuktinya pandangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas, iaitu pengaruh Arab telah menyebarkan agama Islam di Tanah Melayu melalui laluan perdagangan. Selain itu, kita juga dapat lihat antara bukti lain yang menunjukkan penyebaran Islam melalui pengaruh Arab berlaku melalui jalan perdagangan di Museum Samudera ini. Di sini kita dapat lihat mereka bagi informasi tentang pengendalian perdagangan di Pelabuhan Melaka. Okey, di sini kalau kita lihat mereka nyatakan bahawa Melaka ini paling terkenal dengan laluan perdagangannya. Jangka masa paling sibuk berurus niaga di Melaka ialah antara Disember dan Mac. Di sini juga kita dapat lihat bukti yang penyebaran Islam berlaku melalui laluan perdagangan, iaitu pemerintah Melaka mempunyai kuasa mutlak mengubal dan melakukan sistem perdagangan Melaka. Ribuan saudagar Arab, Parsi, Gujarat dan lain-lain berkunjung ke Melaka. Jadi kita dapat lihatlah yang penyebaran Islam ke Tanah Melayu adalah melalui laluan perdagangan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Syed Muhammad Al-Naqib Al-Atas. Jadi terbuktilah pandangan beliau, iaitu penyebaran Islam berlaku melalui laluan perdagangan di negara kita. Ini juga mereka menyatakan bahawa terdapatnya pedagang-pedagang daripada negara Arab yang berdagang ke Pelabuhan Melaka. Baiklah, seterusnya kita juga dapat lihat yang pedagang Arab datang ke Tanah Melayu kita, iaitu kita dapat lihatlah penggunaan mata wang yang mempunyai tulisan Arab di sini. Kita dapat lihat mata wang timah yang digunakan didapati pada zaman Melaka. Di sini kita dapat lihat terdapat huruf Arab, tulisan Arab, iaitu yang berdiameter 27 mm di bilik bawah Sultan Azlan Shah. Jadi di sini terbuktilah pandangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas, iaitu penyebaran Islam berlaku di negara kita melalui pengaruh Arab yang datang berdagang di negara kita. Jadi di sini kita dapat rumuskanlah bahawa mereka mata wang ini menunjukkan yang terdapatnya betul-betul terdapatnya pedagang datang dari negara Arab, iaitu melalui penggunaan mata wang ini. Jadi berdasarkan bukti-bukti ini kita dapat lihatlah yang mubalik-mubalik yang datang menyebarkan Islam ni bukannya datang dari negara India, China, Turki dan Maghrib, tetapi datang melalui arah tersebut melalui kegiatan perdagangan. Mubalik-mubalik ini dikatakan datang dan singgah di negara-negara tersebut terlebih dahulu sebelum datang menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Hal ini juga adalah kerana mereka bukan sahaja datang ke Asia Tenggara untuk menyebarkan Islam semata-mata, tetapi kedatangan mereka turut berasaskan urusan perdagangan. Hal ini kerana hubungan perdagangan Asia Barat dengan Nusantara telah pun berlaku sebelum kelahiran agama Islam lagi. Malah, sifat berdagang telah lama wujud dalam kehidupan masyarakat Arab. Para penyebar Islam ini tersebut juga ada yang datang secara langsung dari tanah Arab tanpa singgah di mana-mana tempat. Di sini kita dapat lihatlah antara bukti-bukti seperti acak, pedagang, bahan yang mereka gunakan, bahan-bahan perdagangan, senjata yang digunakan masa perdagangan dan sebagainya yang terdapat di Museum Samudera ini.
Seterusnya, menurut Syed Naqib Alatas, bahasa juga merupakan bukti penting bahawa Islam itu datang dari Arab kerana bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa penyebar Islam. Kerana bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca pada zaman perdagangan. Syed Naqib mengatakan orang-orang Arab yang mula-mula datang menyebarkan Islam di sini dengan sengaja memilih bahasa Melayu sebagai penghantarnya kerana majoriti masyarakat Nusantara menggunakan bahasa Melayu. Jadi dari sini jelas menunjukkan yang pengaruh Arab menyebarkan Islam melalui laluan perdagangan, dan bahasa Melayu ini merupakan antara elemen penting, iaitu bukti penting bahawa Islam itu datang dari negara Arab. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Hakim bin Muhammad Zani. Sekarang saya berada di Muzium Negeri Terengganu. Saya datang ke sini untuk melawat batu bersurat yang pertama di Negeri Terengganu. Meh ikut ambil. Batu bersurat ni sudah menjadi ikon wajib di Terengganu. Kalau jalan-jalan di Terengganu, ada sahaja replika batu bersurat. Contohnya di Bulatan Ladang ada, Bulatan Kuala Berang ada, Mayang Mall ada dan bangunan TD 1303 sempena tarikh penemuan batu bersurat di Terengganu. Baiklah, Islam sudah lama bertapak di Tanah Melayu sejak abad ke-7 lagi oleh pedagang Arab. Perkara ini disokong oleh Syed Muhammad Naqib Alatas. Beliau berpendapat bahawa tulisan Jawi adalah bukti kukuh menunjukkan kedatangan Islam di Tanah Melayu. Jadi batu bersurat Terengganu lah merupakan artifak purba yang menunjukkan bahawa batu ini menggunakan sistem tulisan Jawi dalam penulisan pada ketika itu. Baiklah, ini merupakan rupa sebenar batu bersurat. Boleh tengok? Okey. Batu bersurat ini telah berumur 700 tahun dan ini merupakan batu bersurat yang pertama di negeri Terengganu. Sebenarnya, batu ini telah dipatahkan di bahagian atas dan sudah tertera di bahagian baris yang paling bawah. Ada menyatakan bahawa tulisan ini telah ditulis sejak 702 Hijrah. Mari ke sini. Dekat bahagian bawah tu ada tulis 702. Baiklah, ini adalah manuskrip yang telah di-scan. Nampak di sini ada tulis 702. 702. Tarikh tepat bagi batu bersurat ini penuh perselisihan. C.O. Blackburn orang pertama yang mentafsirkan batu bersurat ini. Beliau menyatakan banyak kemungkinan penulisan dihasilkan iaitu antara Februari sehingga Mac 1303 Masihi. Tarikh orientalis lazimnya akhirnya ditolak oleh Syed Muhammad Naqib Alatas melalui pelbagai kepintaran hujah, logik, matematik, linguistik, budaya, falsafah dan mistik dengan membina semula bahagian batu yang hilang. Dalam ucapannya yang disiarkan oleh Muzium Negara Malaysia, Naqib menyatakan bahawa tarikh betul bagi batu bersurat itu ialah hari Jumaat, iaitu 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan dengan hari Jumaat 22 Februari 1303 Masihi. UNESCO senaraikan batu bersurat yang lebih 700 tahun sebagai barang purba yang bernilai tinggi dan sesuai untuk mendapatkan pengiktirafan warisan dunia UNESCO. Baiklah, peristiwa menarik tentang batu bersurat ini adalah sebenarnya batu bersurat ini ditemui oleh orang kampung. Dan orang kampung tak tahu sebenarnya batu ini mempunyai tulisan pada tahun 1887 oleh orang kampung Kampung Buluh, Terengganu, Kuala Berang, Kuala Terengganu. Jadi orang kampung mengambil batu ni pada ketika itu Terengganu mengalami banjir besar dan batu ini tergelam separuh. Orang kampung ambil dan dijadikan sebagai alas kaki sebelum memasuki surau Tok Rashid. Pada 1902, ada saudagar Arab yang bernama Syed Hussein bin Ghulam Al-Bukhari. Beliau ingin ke surau sembahyang Zuhur dan beliau terjumpa batu yang dijadikan alas kaki sebelum masuk ke surau. Syed Hussein meminta orang kampung untuk mengangkat batu tersebut ke atas rakit dan dibawa ke Kuala Terengganu.
Apabila sampai di Kuala Terengganu, batu ini dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Zainal Abidin III. Sultan menitah untuk diletakkan di atas Bukit Puteri. Batu bersurat ini diletakkan di atas Bukit Puteri selama 20 tahun, iaitu sehinggalah Julai 1922. Pada tahun 1922, Timbalan Penasihat Inggeris di Terengganu Encik H.S. Peterson meminta seorang jurufoto berbangsa Jepun N. Suzuki mengambil gambar batu bersurat ini dan dihantar kepada C.O. Blackburn untuk dibuat pembacaan. Pada tahun 1923, batu ini dipinjamkan ke Muzium Singapura sehingga Muzium Negara di Kuala Lumpur siap dibina. Setelah Muzium Negara siap dibina, batu bersurat ini dipulangkan kembali. Pada 12 Februari 1987, Kerajaan Negeri Terengganu telah menulis surat kepada Jabatan Muzium menyatakan hasrat untuk menyampaikan kembali batu bersurat tersebut untuk dijadikan bahan pameran di Muzium Negeri Terengganu. Pada tahun 1991, Jemaah Menteri telah memutuskan supaya batu bersurat dipulangkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Baiklah, bukti dan teks yang ada pada batu bersurat menunjukkan agama Islam sudah lama bertapak di Terengganu sejak tahun 1303 Masihi lagi. Baiklah, isi-isi teks ini ada menyatakan bahawa agama Islam merupakan agama rasmi bagi negeri Terengganu pada ketika itu, iaitu pada 702 Hijrah, dan ada juga isi yang menyatakan tentang undang-undang raja dan hukum-hukum mengenai maksiat dan segala kemungkarannya.